Nota ni nampak ke tidak ni? Nampak mana? Nampak ya? Okey. Sebenarnya kita hari ini masuk kepada bab seterusnya. Tetapi rasanya hari itu belum habis lagi perbincangan tentang ni bab ni. Betul ke begitu? Atau sudah habis dah betul ni? Bab ke-16 ni, perbincangan hadis di bawahnya. Bincang habis, rasa ada lagi. Jadi kalau kita nak bincangkan yang lepas tu, yang belum habis lagi tu, kena pakai nota sebelum ni lah. Nota hari ni tu untuk yang baru tu, yang dibagi tu. Jadi ni bab yang ke-16. Hadisnya hadis 75. Adakah kita telah bincangkan habis atau belum? Saya rasa belum, sebab ada lagi. Mengikut yang saya tanda tu, di sini. Kita sampai ke nota 198. Ataupun kalau kita tak mahu baca yang ni pun boleh juga kita teruskan bab ke-17. Bermaknanya yang ni. 17 ni. Bab 17 ni. Bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma 'allimhul kitab. Ni. Ini bab baru lah yang kita bagi nota hari ni tu. Tapi kalau nak bincangkan sampai habis, lepas tu boleh juga. Macam mana tu? Nota yang lepas ada kan? Ada. Maulana tanda tadi pada 198 ni, betul? Ya. Betul. Betul lah kat situ Maulana. Betul lah. Jadi kita nak baca situ lagi ke ataupun nak pergi yang baru? Sambung situ lah kot. Sambung sini ya? Begitu. Jadi kalau begitu, perbincangan tentang hadis ni belum selesai lagi lah. Kita akan sambung lah kalau begitu pada hari ni. Iaitu ni. Hadis ke-75. Di bawah bab 16. Di bawah bab ke-16. Di bawah kitabul ilm. Jadi kita dah bincang banyak dah tentang hadis ni, cuma ada lagi saki-bakinya. Jadi harap pakai nota yang sebelum ni lah. Jadi kita sampai kepada nota 198. 198. Iaitu bila Nabi Musa minta kan jalan untuk sampai kepada orang yang Tuhan sebut tu, maka Allah SWT pun bagi tahulah kepada dia. Ni panjang ni, bincang dulu panjang. Ni. Maka Allah mewahyukan kepada Musa bahkan ada. Jadi bila orang tanya, seorang lelaki tanya Nabi Musa, adakah engkau tahu ada orang lain yang lebih alim daripadamu? Musa berkata tidak ada. Maka Allah mewahyukan kepada Musa bahkan ada, iaitu hamba kami Khadir. Jadi Musa pun minta lah panduannya untuk sampai kepada orang tu. Orang tu duduk di mana kalau nak pergi, nak berjumpa dengan dia. Orang tu duduk di mana. Ni. Minta daripada Allah petunjuk jalan untuk sampai kepadanya, maka Allah memberikan kepadanya ikan. Itu dalam riwayat dia disebutkan begitu. Sebagai tanda, dan dikatakan kepadanya, bila engkau kehilangan ikan itu,
kembalilah semula. Yang ini dengan menjejaki kesan ikan yang menghilang itu, kerana engkau akan menemuinya. Jadi Musa pun berangkatlah. Jadi kita sampai di sini. Jadi ikan ni ikan macam mana? Jadi ada beberapa pandangan di sini ya. Kalau kita tengok di sini, ada dua pandangan lah. Satu, ikan tu ikan masing. Macam kita kata ikan kering lah, ikan masing yang telah digoreng atau dipanggang. Suatu tanda yang pelik diberikan kepada Nabi Musa AS. Tanda pertemuannya dengan Khadir juga suatu yang pelik. Ikan itu hidup kembali sebagai mukjizat yang dikurniakan oleh Allah kepada Nabi Musa AS. Ini satu pendapat. Satu pendapat mengatakan ikan itu ikan yang telah masuk pun. Mati dah lah ikan tu. Yang telah digoreng. Yang telah digoreng ikan itu. Bahkan telah dimakan dalam perjalanan itu oleh Nabi Musa sebahagiannya, sebelah daripadanya. Daripada situlah timbul khurafat. Ikan samak Musa tu. Tahu ke tidak ikan samak Musa? Tahu ke tidak? Tak tahu. Tak tahu. Dia ada sejenis ikan tu, dia sebelah dia tu macam tak ada isi. Ya. Sebelah dia tu macam nampak tulang-tulang dia gitu. Itulah yang dipanggil samak Musa. Sebelah lagi tu ada isi. Konon-kononnya ikan-ikan tu yang ada sekarang ni tu anak cucu ikan tu. Ikan yang dimakan oleh Nabi Musa kemudian hidup pula. Itu semua khurafat. Khurafat sebenarnya. Tidak tahulah kenapa sebenarnya ikan tu jadi begitu. Kalau di dalam kamus Munjid kan dia ada gambar tu, tapi gambar pun tak nampak tu kan. Gitulah ceritanya. Jadi ikan ni sebelah dia tu isi dia tak ada. Sebelah dia tinggal. Lepas tu dah dia hidup tu kan, hidup dengan keadaan begitulah. Kalau dia masih hidup, kalau ikan ia tu masih hidup, kata golongan inilah, macam mana ikan tu jadi separuh. Kalau nak dikaitkan dengan cerita tu khurafat, tidak ada di dalam hadis yang sebut ikan-ikan samak Musa yang disebut samak ikan Musa tu adalah keturunan ataupun baka daripada ikan yang dimakan oleh Nabi Musa tu lah. Itu tak ada dalam hadis sebut begitu. Yang disebutnya gitu sekadar ni lah yang disebutnya. Kalau ada pun, ada juga ulama yang mengatakan ikan itu hidup kerana terkena ma'ul hayah, air kehidupan yang boleh jadi berpunca daripada air wuduk murid Nabi Musa, iaitu Yusha' bin Nun. Namun pendapat ini tiada asasnya. Jadi ikan itu dah mati dah lah, separuhnya telah dimakan. Tapi bila terkena ma'ul hayah, cerita ma'ul hayah ni pun satu hal juga. Dalam 99 usul, sebelum ini kita dah bincangkan tentang Khadir tu, bagaimana umur dia tu panjang. Ada pendapat mengatakan dia ni dah minum air ma'ul hayah itu. Kerana itulah dia panjang umur. Kononnya Aristotle dulu pun mencari-cari air ini. Sebab dia dapat tahu air ni kalau orang kena jadi hidup. Kalau kena orang tu yang sudah mati pun. Jadi dia carilah nak minum air tu. Kalau boleh nak kekal, nak lama, hidup lama lah. Kalau tidak kekal buat selama-lamanya pun. Jadi katanya, kita dah bincang dah dulu, cerita panjang dah tentang sebab Khadir
ataupun lain-lain Nabi yang dikatakan masih hidup itu. Kenapa sebab-sebabnya? Sebab bincang tentang Khadir ini, kita ada beberapa usul dalam 99 usul itu. 3-4 usul. Salah satunya berkenaan dengan punca. Mereka itu hidup lama. Sampai sekarang ini masih hidup. Yang dikatakan begitu Nabi Idris, Nabi Ilyas, dan Khadir ini. Jadi Khadir ini berdasarkan riwayat-riwayat tertentu, dia tu jadi hidup lama kerana telah menemui ma'ul hayah. Jadi cerita tu dikaitkan dengan zaman Zulkarnain. Dengan zaman Zulkarnain, nak sampai kepada zaman Zulkarnain itu, kalau kita terima dia tu anak Nabi Nuh, atau setengah-setengah orang tu kata anak Nabi Adam, berapa ribu tahun dah tu. Maknanya sebelum dia dapat ma'ul hayah ni di zaman Iskandar, Zulkarnain, dia telah hidup lama dah. Jadi kalau nak kata minum air tu jadi sebab panjang umur, agak tak berapa tepat tu. Dia lebih daripada 1000 tahun, beberapa ribu tahun dah tu. Tak berapa kena. Tetapi ada juga dikaitkan dengan ma'ul hayah ni, panjang umur Khadir itu. Dan peristiwa itu berlaku semasa Zulkarnain. Jadi Khadir ni salah seorang tenteranya. Begitulah berdasarkan riwayat itu kita telah bincang dah sebelum ni. Jadi ma'ul hayah ini juga dikaitkan dengan ikan yang telah dimakan oleh Nabi Musa, yang telah digoreng atau dipanggang dan dibawa sebagai bekal oleh Nabi Musa dan murid dia. Ikan tu bila kena air ni jadi hidup. Jadi hidup. Itulah ceritanya. Jadi kata mereka boleh jadi berpunca daripada air wudu murid Nabi Musa, Yusha. Jadi murid Nabi Musa ni, Yusha bin Nun ni, ambil air semaya, wudu. Lepas tu kena ikan tu. Bila kena ikan tu, jadi hidup ikan. Ada yang kata begitu. Ada yang kata begitu. Jadi macam-macam lah. Walau bagaimanapun semua ini tidak ada asasnya. Tidak ada asasnya. Sesetengah ulama pula berpendapat ikan itu memang hidup. Jadi Nabi Musa bawa tu ikan itu ikan hidup. Allah SWT jadikan ikan itu sebagai tanda. Jadi bila ikan tu hilang daripada Nabi Musa, tandalah di situlah tempat pertemuan Nabi Musa dengan orang yang Allah SWT sebutkan itu. Ikan tu hidup. Jadi dia bawa lah dalam bekas. Jadi yang bawa tu anak murid Nabi Musa lah, dia bawa ikan. Maknanya ikan tu memang hidup, masih hidup lagi. Bukan ikan tu dijadikan sebagai bekal dia. Bekal dia tu benda lain yang dibawa. Benda lain. Bukan ikan tu sebagai bekal. Jadi ikan tu sebagai tanda sahaja. Jadi ikan tu memang hidup pun. Tapi macam kita kata dalam bekas lah. Bekas. Dibawa dalam bekas tu, ikan tu ada hidup. Ikan tu terperangkap di situ lah. Jadi disebutkan bila ikan ni hilang, jadi Nabi Musa pesan lah. Dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi Musa pesan kepada murid dia tu, Yusha bin Nun tu, jaga baik-baik ikan ni. Sebab ini tanda kepada kita ni. Tanda kepada kita. Baik, Nabi Musa disuruh Allah membawanya hanya sebagai tanda tempat pertemuan baginda dengan hambanya yang dimaksudkan. Abdan min ibadina. Itulah maksudnya. Di mana hilang ikan itu, di situlah tempat pertemuan dengannya. Bukanlah ikan itu dibawa oleh baginda sebagai bekal makanan. Tidak. Jadi ada dua pendapat di situ. Ada dua pendapat di situ. Kenapa ada dua pendapat ni? Sebab tidak jelas lah dalam hadis tu disebut ikan gitu. Adapun yang digoreng, sudah dipanggang dan sudah mati apa semua itu tidak ada di dalam riwayat. Tidak ada dalam riwayat yang jelas.
Kalau ada pun dipertikaikan oleh orang lain lah. Begitu. Nah, itu berkenaan dengan ikan yang dibawa itu. Kenapa ia dibawa? Itu sebagai tanda tempat pertemuan ikan itu. Bila pertemuan dengan Khadir itu, bila ikan itu hilang, disebutkan begitu. Sebagai tanda, dan dikatakan kepadanya bila engkau kehilangan ikan itu, maknanya jadi di situ sudah ada isyarat hilang ikan tu mana tak perasan. Kembalilah semula. Maknanya lepas tu dia berjalan pergi lagi. Tetapi perhati ada lagi dalam sepanjang perjalanan itu. Sehingga akhirnya dia tak perasan. Lepas tu berjalan terus. Tu lama pula, sehari pula jalannya. Jadi terpaksa dia patah balik. Kerana engkau akan menemuinya di tempat hilang ikan. Musa pun mengikut kesan ikan yang menggelungsur ke dalam laut. Murid Musa, yakni Yusha' pula berkata kepadanya, tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu besar tadi, sebenarnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu. Dan tiadalah yang menyebabkan aku lupa menceritakan tentang ikan itu, melainkan syaitan. Jadi ceritanya, Nabi Musa ketika itu duduk tidur. Tetapi murid Nabi Musa ni tak tidur, dia tengok ikan tu pergi. Terlepas dah. Dia terkejut besar lah. Tapi terlupa dia. Padahalnya kalau nak kira dengan terkejut sampai begitu tu, sepatutnya dia tak lupa lah. Selama mana sangat Nabi Musa tu nak tidur. Itulah dalam Quran kata wa ma ansanihu illa syaitan an adhkurah. Jadi dia terlupa nak sebut kepada Nabi Musa. Sehingga berjalan begitu lama pula. Barulah bila Nabi Musa tanya, berhentilah kita penat ni. Nak makan. Tengok ikan tu tak ada. Itu ceritanya. Jadi terdapat khilaf tentang Yusha' bin Nun ini. Adakah beliau menjadi seorang Nabi selepas Nabi Musa AS atau hanya sebagai khalifahnya sahaja. Seperti Sayyidina Abu Bakar lah pada Nabi kita. Pendapat yang disepakati ialah beliau merupakan murid Nabi Musa AS yang menjadi khalifah selepas kewafatan Musa. Dan menjadi Nabi selepasnya. Begitu ceritanya. Jadi memang dia ni Nabi lah. Yusha' bin Nun. Dialah yang membawa Bani Israel menakluk Mesir. Lepas tu Mesir jatuh ke tangan Bani Israel. Nabi Musa semasa hidup dia tak sempat bawa umat dia pergi masuk semula ke Mesir. Dia duduk di, orang kita panggil Padang Tih. Yatihuna fil ard arba'ina sanatan, 40 tahun duduk situ. Jadi ramai juga ulama-ulama yang mengatakan sebenarnya dia tidak sesat. Setengah orang kata pada tih tu makna sesat. Jadi dia sesat, tak tahu nak pergi ke mana. Tak boleh nak pergi ke mana, duduk di situ, tak bertemu jalan. Sebenarnya tidak begitu. Dia tahu boleh nak pergi ke tempat lain. Tapi Nabi Musa kira-kiranya berdasarkan wahyu lah, mendidik mereka, mengasuh mereka di situ, membersihkan jiwa mereka, meningkatkan kesedaran mereka sehingga menjadi umat yang mempunyai kesedaran yang tinggi. Sebab apa? Setelah sekian lama berabad-abad mereka itu dijadikan hamba abdi, nak jadi orang yang merdeka itu bukan senang. Perlu ambil masa lama. Nabi Musa pun seorang Nabi telah mengambil masa 40 tahun. 40 tahun. Dan dia sendiri tak sempat bawa umat dia pergi serang pula Mesir itu. Dan kemudiannya jatuh ke tangan dia, tak sempat. Yang melakukan itu semua ialah Yusha' bin Nun. Kerana itu orang-orang Yahudi
Sampai sekarang ni dia dakwa Mesir itu pun tanah dia dalam sejarahnya. Sebab Bani Israel pernah memerintah di sana, kata mereka. Sebelum itu pun orang-orang Bani Israel telah pun memerintah Mesir itu. Nabi Yusuf sebelum lagi daripada Nabi Musa. Nabi Yusuf ketika itu dah memerintah Mesir. Lepas tu bangsa Kipti pula yang menguasai Mesir, bangsa Firaun itu sekian lama. Lepas tu baru Nabi Musa. Nabi Musa ni pada ketika itu diutuskan dalam keadaan Bani Israel menjadi hamba abdi di Mesir. Dan akhirnya Nabi Musa bawa lari mereka sebab mereka tu akan dianiayai. Memang dah dijadikan hamba abdi tapi dizalimi dengan lebih teruk lagi. Nabi Musa bawa lari. Itulah cerita terbelah laut tu. Kemudian pergi ke padang Tih tu. Yatihuna fil ard. Disebutkan mereka sesat. Sebenarnya bukan sesat tak bertemu jalan, tapi tak boleh pergi. Sebab kalau pergi tempat jadi hamba. Nak pergi ke negeri satu lagi, puak-puak yang besar-besar, gagah-gagah. Macam mana nak pergi? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Di dalam Quran disebutkan begitu bila Nabi Musa ajak pergi berperang dengan puak-puak dipanggil Amaliqah, puak-puak besar, memang gagah-gagah di sebelah Palestin tu. Mereka tak berani. Dia kata kamu dah pergilah dengan Tuhan kamu. Kamu Musa dan Harun pergilah perang. Kami tak mahu pergi orang begitu ganas, besar-besar, gagah-gagah macam tu. Macam mana nak lawan? Dia tak pergi juga, tak boleh juga nak pergi. Jadi tak ada negeri. Duduklah di padang pasir itu selama 40 tahun. Jadi sambil-sambil itu Nabi Musa mendidik mereka, membimbing mereka, menjadikan mereka betul-betul umat yang merdeka. Barulah dapat menguasai negeri. Itu cerita. Jadi siapakah yang bawa Bani Israel ini pergi ke Mesir pula? Yusha' bin Nun. Ini Yusha' ni lah ceritanya. Batu besar tadi. Ada riwayat yang mengatakan mereka berlindung di suatu batu besar kerana letih. Ada juga yang mengatakan bahawa sepanjang perjalanan sejauh itu Nabi Musa alaihissalam tidak berasa letih dan hanya makan sedikit sahaja. Ada juga riwayat yang mengatakan baginda langsung tidak makan kerana bermunajat dengan Allah sahaja untuk bertemu seorang yang dijanjikan Allah. Ketika baginda berhenti untuk makan, mulalah timbul rasa letih sehingga terlupakan ikan. Ia disebabkan tawajuh atau konsentrasi untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja sudah sedikit terpesong. Sedikit terpesong. Ini kata setengah-setengah ulama lah. Jadi letih tu kenapa? Sebelum tu tak letih. Sebab tawajuh dah lari. Tawajuh dah lari. Dari untuk bermunajat kepada Allah sahaja sudah sedikit terpesong. Dalam usaha mencari ilmu, terutamanya ilmu agama, hati seseorang itu mestilah tertumpu kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja agar sentiasa mendapat pertolongan dan bantuan darinya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama ilman li ghairillah aw arada bihi ghairallah falyatabawwa maq'adahu minan nar." Sesiapa yang mempelajari ilmu kerana selain Allah atau ia menghendaki selain Allah, maka hendaklah dia menempatkan tempat duduknya di neraka. Apabila tawajuh Nabi Musa beralih daripada munajat kepada Allah, baginda terlelap kerana keletihan. Muridnya Yusha' tidak tertidur bersamanya. Dan ketika itulah dia menyaksikan ikan yang telah dimakan separuh itu kembali menggelepar dan melompat ke laut. Jadi ini berdasarkan satu riwayat lah. Tempat yang dimasuki ikan itu menjadi berlubang. Yusha' tidak menyedarkan Nabi Musa kerana ingin membiarkannya rehat. Jadi dia tak sedarkan. Tak gerak Nabi Musa pada ketika itu. Jadi ikan termasuk, dia tengok.
Kemudian dia jadi lubang besar. Jadi macam terowong gitu, boleh masuk. Orang boleh masuk jalan dalam tu. Itulah cerita yang kita dah bincang sebelum ni. Bila pergi-pergi itu sampai ke pulau. Ikut lubang tu lah. Jadi macam air beku. Boleh berjalan di situ. Begitu ceritanya. Setelah Nabi Musa sedar, baginda terus berjalan dengan segera sehingga muridnya Yusha yang mengikutinya itu terlupa kisah aneh yang disaksikannya sebelum itu. Jadi terlupa tu memang betul lah sebab dalam Quran pun sebut wa ma ansanihu illa syaitan. Perjalanannya diteruskan sehingga sampai waktu makan yang seterusnya pula. Kemudian Nabi Musa AS bertanya, seperti yang disebutkan di dalam hadis. Kesusahan ini disengajakan Allah kepada Nabi Musa supaya baginda menyedari betapa susahnya untuk mendapatkan sesuatu. Dan tidak boleh ada walaupun sedikit bayangan kesombongan pada seorang Nabi. Itu pengajaran sebenarnya. Kalau nak apa-apa ni, kalau kita nak sendiri kan, susah juga nak dapat. Kecuali kalau Allah permudahkan, semuanya jadi mudah. Itulah. Jadi itulah sekadarnya. Yang baki lagi ada satu lagi nota ni. 201. Ini terakhir. Kemudian mereka berdua menemui Khadir. Setelah itu berlakulah kisah yang disebut oleh Allah berhubung dengan mereka berdua di dalam kitabnya. Jadi kira-kiranya disebut banyak dalam riwayat itu. Nabi Musa dengan Khadir sahaja, dua disebut. Yusha tak ada disebut lagi dah selepas itu. Adakah Yusha tidak ada bersama? Jawabnya tidak ada tersebut dalam mana-mana riwayat. Yusha itu ditinggalkan di situ. Bahkan kira-kiranya Yusha ada bersama juga. Tetapi urusan sebenarnya berlaku antara Khadir dan Nabi Musa. Walau bagaimanapun Yusha menyaksikan semua itu. Menyaksikan semua itu. Di sini kita ada nota 201, ini yang terakhir. Saya nak minta sesiapalah antara peserta kita baca. Siapa nak baca silakan. Ini nota terakhir. Silakan, siapa nak baca? Saya baca Maulana, Saleh. Saleh baca. Baca. 201. Antara pedoman dan pengajaran yang dapat diambil daripada hadis ini ialah, pertama, daripada kisah ini dapatlah diketahui bahawa ilmu itu sangatlah luas dan sebanyak mana yang diketahui oleh Nabi Musa AS itu hanyalah sedikit sahaja. Benarlah firman Allah SWT dalam surah Al-Isra ini, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Bermaksud, dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit sahaja. Al-Isra ayat 85. Yang kedua, sesetengah ilmu susah untuk dicari dan dikuasai. Namun minat yang tinggi dan usaha tanpa henti akan membuahkan hasilnya. Allah menceritakan semangat Nabi Musa AS yang tinggi untuk menuntut ilmu melalui firman-Nya di dalam suratul Kahfi ini. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba. Bermaksud, dan ingatlah peristiwa ketika Nabi Musa berkata kepada temannya, aku tidak akan berhenti berjalan sehingga aku sampai di tempat pertemuan dua laut itu, atau aku berjalan terus bertahun-tahun. Al-Kahfi 60 ayat 60. Yang ketiga, sesuatu perbahasan ilmu kadang-kadang tidak dapat diselesaikan sesama pelajar yang punya tahap pengetahuan yang setaraf, tetapi memerlukan kepada guru atau seseorang yang lebih tahu dan mungkin juga lebih tua atau berpengalaman untuk tampil memberikan penjelasan yang lebih lanjut. Yang keempat, itu kita dapati bila dia minta Ubay bin Ka'ab, itu kan cerita. Jadi Ubay bin Ka'ab dengar ada hadis bahawa orang yang dicari itu Khadir namanya. Jadi betul lah pendapat Ibnu Abbas. Teruskan. Yang keempat, tidak ada penjelasan yang lebih meyakinkan daripada sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima,
keharusan berlayar atau meredah lautan dan menjelajah ke tempat asing untuk mencari ilmu, sama ada ilmu syariat atau ilmu tentang kejadian alam dan rahsia-rahsianya. Yang Jadi keenam, daripada sini, sekejap apa ni soalan. Daripada sini kita tahu yang Nabi Musa duduk sibuk-sibuk pergi cari itu akhirnya terbukti bukan ilmu syariat pun. Ilmu tentang kejadian alam dan rahsia-rahsianya. Jadi termasuklah ilmu sains sekarang ni. Ilmu tentang kejadian alam itu. Ilmu fizik, ilmu kimia, ilmu apa tu termasuk. Jadi hadis ini menunjukkan untuk belajar ilmu-ilmu tu pun patut. Memang wajar kita mengembara, kita menjelajah sehingga ke seberang laut sekalipun. Bukan kata belajar ilmu syariat saja. Ilmu lain pun sama juga. Buktinya yang Nabi Musa pergi cari itu akhirnya bukan syariat pun. Ilmu tentang kejadian alam dan rahsia-rahsianya. Baik, teruskan lagi. yang keenam, niat mempelajari agama mestilah betul kerana Allah SWT untuk meninggikan agamanya, membela dan mempertahankan agamanya dari gangguan dan pencerobohan orang-orang yang tidak mengerti. Yang ketujuh, jangan sempitkan ilmu Allah SWT dengan mengatakan ilmu hanya diperolehi dengan usaha, tapi perlulah juga mempunyai hubungan rohani dengannya kerana dialah yang memberikan ilmu dari sisinya, yakni ilmu laduni. Yang ke-8, sesetengah perkara zahirnya baik tetapi pada hakikatnya tidak. Sesetengah yang lain pula zahirnya tidak elok tapi hakikatnya sangatlah bagus. Firman Allah SWT, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bermaksud, dan boleh jadi kamu benci, yakni tidak suka kepada sesuatu padahal ia baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu suka kepada sesuatu padahal ia buruk, yakni tidak baik bagimu. Dan ingatlah, Allah jualah yang mengetahui semuanya itu sedang kamu tidak mengetahuinya. Al-Baqarah 216. Itulah kesudahan ataupun akhir perbincangan kita. Jadi untuk bab ini. Jadi bab ini, bab 16 ni boleh katakan nota ni bincangkan bab 16 dengan hadis di bawahnya sahaja, ya. Jadi begitulah, habislah hari ini kita dapat habiskan bab ini dengan perbincangan tentang hadis di bawahnya. Sekarang ni kita nak berpindahlah pula kepada bab baru, iaitu nota yang diberikan hari ini tadi. Ini bab ke-17. Ini bab ke-17 dengan hadis di bawahnya, iaitu hadis yang ke-76. Tadi 75. Ini hadis yang ke-76. Baik. Saya baca terlebih dahulu. Bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimhu al-kitab. Lepas tu وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم علمه الكتاب. Jadi di bawah ini hanya ada satu saja hadis. Itu saja hadisnya, ringkas saja. Lepas tu perbincangan lah yang ada ini, bab lain pula. Baik. Bab 17, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ajarkanlah kepadanya Alkitab. Maksud Alkitab itu ialah Al-Quran. Kemudian Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendakapku sambil baginda mendoakan, ya Allah, dengan katanya, ya Allah, ajarkannya Alkitab. Jadi yang dalam tajuk tu lafaz hadis inilah, ajarkannya tu maksudnya ajarkan Ibnu Abbas lah, Alkitab. Baik. Itulah hadisnya, ringkas saja. Seperti mana biasa, tajuk-tajuk itu
menarik perlu dibincangkan dan perlu diketahui apa kaitannya, apa kesinambungannya dengan bab sebelum ini, dan sebenarnya dia ada kaitan dengan bab seterusnya juga, ada kaitan. Jadi Imam Bukhari buat tu menariklah cara susunannya. Kita ada nota di sini 202. 202. Boleh Saleh baca, teruskan Saleh. Okey, mana? 202. Imam Bukhari membuat tajuk bab ini di sini untuk menyatakan beberapa perkara berikut. Pertama, kelebihan ilmu Alkitab, yakni Al-Quran. Yang kedua, kelebihan Ibn Abbas. Hadis yang dikemukakan di bawah ini dikemukakan juga oleh Imam Bukhari di bawah kitab Fadailus Sahabah pada tajuk kelebihan Ibn Abbas. Yang ketiga, sebab lebihnya Ibn Abbas berbanding sahabat-sahabat yang lain. Yang keempat, kepentingan doa kepada penuntut ilmu, sama ada doa oleh dirinya sendiri atau doa oleh orang lain yang lebih istimewa daripadanya. Jadi itulah, sekejap itulah maksud tajuk bab yang dibuat oleh Imam Bukhari ini. Kita dapat faham apa? Nabi doakan supaya dapat ilmu Al-Quran. Jadi makna ilmu Al-Quran itu istimewa lah. Sebab ia didoakan oleh Nabi. Nabi tak doa untuk dapat ilmu lain. Minta Tuhan ajar Ibnu Abbas itu ilmu lain, tidak. Yang dia mintanya supaya Ibnu Abbas diajar Alkitab. Menunjukkan Al-Quran itu, Alkitab itu memang kitab yang istimewa lah, lebih lah. Kemudian kelebihan Ibnu Abbas. Hadis yang sama ni juga Imam Bukhari akan kemukakan di bawah Fadail Sahabat. Di bawah Fadail Sahabat. Jadi hadis ini dikemukakan di sana untuk menyatakan kelebihan Ibnu Abbas lah. Sehingga didoakan oleh Nabi SAW. Orang yang mendapat doa Nabi SAW ni bukan sebarangan orang, bukan semua orang dapat. Yang ketiga, kalau kita tengok dalam contohnya, hadis sebelum ini, hadis 75 sebelum ini, hadis 76, iaitu hadis tentang Khadir itulah. Ibnu Abbas sedang berbahas dengan Hur bin Qais. Jadi di situ yang betulnya Ibnu Abbas. Yang betulnya pendapat Ibnu Abbas. Yang menjadi pengadilnya di situ ialah sahabat Nabi. Dia buat keputusan berdasarkan apa yang dia dengar daripada Nabi SAW, bahawa orang yang dicari oleh Musa itu ialah Khadir. Jadi kenapa Ibnu Abbas lebih daripada sahabat-sahabat yang lain? Bila kita baca hadis ni kita boleh tahulah. Dia dapat keberkatan doa Nabi SAW. Mana doa itu untuk seseorang pelajar, sangat penting. Sangat penting. Yang keempat, kepentingan doa. Doa itu pelajar tu sendiri atau doa orang lain. Terutamanya kalau doa guru. Dan doa itu keluar bukan dengan diminta. Dia sendiri yang berasa patut berdoa untuk muridnya itu. Begitu. Baca lagi Saleh, teruskan. Kesesuaian dan berkaitan tajuk bab ini dengan beberapa tajuk bab yang lalu terletak pada beberapa perkara berikut. Yang pertama, selain daripada seseorang pelajar perlu mempunyai usaha, kepintaran dan minat yang tinggi terhadap ilmu yang dipelajarinya, dia sama sekali tidak boleh meninggalkan berdoa dan bergantung sepenuhnya kepada kecerdasan fikiran semata-mata. Doa tidak kurang pentingnya kepada seorang penuntut ilmu. Menggunakan akal semata-mata tanpa berdoa kepada Allah SWT menunjukkan tiada bezanya penuntut ilmu yang Muslim dan penuntut ilmu yang tidak percaya kepada Allah dan hari kebangkitan. Yang kedua, hadis di bawah tajuk bab ke-16 menyebutkan Ibn Abbas pernah bertengkar dengan Hur bin Qais tentang orang yang dicari oleh Nabi Musa AS. Ibn Abbas mengatakan orang itu adalah Khadir. Setelah Ubay bin Ka'ab menceritakan hadis yang didengarinya daripada Rasulullah SAW, ternyata benarlah apa yang dikatakan oleh Ibn Abbas itu. Tajuk bab ini pula dibawa untuk menyatakan kepada para pembaca punca kemenangan Ibn Abbas dan bagaimana beliau telah menjadi seorang yang bijaksana. Antara lainnya ialah kerana Rasulullah SAW pernah mendoakannya. Sekejap Saleh. Kita tengok di sini Saya nak tunjuk.
benda-benda ni kan. Ni cuba kita tengok di sini. Benda-benda ni sebahagiannya saya ambil daripada Fathul Bari, sebahagiannya daripada kitab-kitab lain. Cuba tengok ni. Yang kita sebut tadi. Isyarah ila anna alladhi waqa'a li Ibn Abbas min ghalabatihi lil Hurr ibn Qais innama kana bi du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu. Ni kata Hafiz Ibn Hajar. Jadi menunjukkan kemenangan yang dicapai oleh Ibnu Abbas tu dalam perbahasan dia atau perdebatannya dengan sahabatnya Hurr bin Qais itu ialah kerana keberkatan. Ni tajuk bab ini pula dibawakan untuk menyatakan kepada para pembaca punca kemenangan Ibnu Abbas dan bagaimana beliau telah menjadi seorang yang bijaksana. Ialah kerana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perkaitannya antara bab sebelum ni dengan bab ini. Baru kita nampak perkaitan tu kan. Kenapa dia hebat sangat Ibnu Abbas ni? Jawabnya itu satu contoh, banyak lagi contoh lain. Cuma yang sebelum ni, hadis sebelum ni itu salah satu contoh. Ibnu Abbas itu ke depan lebih daripada orang lain. Jadi kenapa ni? Jadi bab ini menjawabnya. Iaitu kerana dia mendapat keberkatan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan doa itu sesuatu yang perlu kepada penuntut ilmu. Teruskan. Yang ketiga, kalau hadis di bawah tajuk bab sebelum ini menyatakan murid Nabi Musa AS, yakni Yusha' bin Nun, telah berkhidmat kepadanya sepanjang perjalanan baginda dalam mencari Khadir, maka di bawah tajuk bab ini pula Bukhari mengemukakan kesan berkhidmat kepada guru kerana senang hati dengan khidmat Ibnu Abbas dan nampak kesungguhannya dalam mencari ilmu lah, maka Nabi SAW telah mendoakannya dengan bermacam-macam doa. Doa Nabi SAW akhirnya membuahkan keberkatan dalam kehidupan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hafiz Ibn Hajar berkata, Imam Bukhari menggunakan lafaz hadis. Sekejap di sini saya nak tunjuk pula contohnya. Sekejap ni Lami'ud Darari. Bukan. Kalau kita tengok di sini, ini Lami'ud Darari. Ini dia pun petik daripada Hafiz Ibn Hajar juga. Qala al-Hafiz. Kemudian ini wal aujah indi. Ini mengikut Syekh Zakaria. Ini Lami'ud Darari. Nampak saya besarkan sedikit. Terang ke tidak? Terang. Terang. Ini Lami'ud Darari. Syekh Zakaria kata yang lebih tepat bagi saya iaitu musannif mengisyaratkan dengan tajuk bab ini kepada sebab doa. Kenapa Nabi doa tu? Punca Nabi tu mendoakan dia tu kenapa? Wa huwa khidmatul masyayikh wal adab ma'ahu, iaitu khidmat kepada guru-guru dan beradab dengan mereka. Ini Ibnu Abbas tu dia ada sifat tu. Itulah yang mendorong Nabi ni mendoakan dia walaupun tidak diminta. Dia khidmat. Inilah yang saya sebut di sini. Nombor 3 ni, ini pendapat Syekh Zakaria sebenarnya. Pendapat Syekh Zakaria. Dan itu sesuai. Sebab apa dia kata, cuba tengok. Nabi Musa pergi nak menuntut ilmu tu, nak pergi bertemu dengan Khadir tu, dia tidak pergi sendiri. Dia tidak pergi seorang. Dia bawa murid dia, Yusha' bin Nun. Dan cuba tengok betapa keberkatan yang diperoleh Yusha' bin Nun kerana berkhidmat kepada Nabi Musa. Akhirnya Allah SWT melantik dia jadi Nabi.
Dan dia mendapat keistimewaan Nabi Musa tu, bawa dia pergi. Dan dia dapat tengok semua tu, apa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Itu ceritanya. Jadi ini semua kerana kelebihan berkhidmat kepada guru mengikut Syekh Zakaria. Jadi menarik juga cara dia tu. Menarik juga. Jadi semua ni, kalau Hafiz Ibn Hajar dia kata Imam Bukhari nak ceritakan apa sebab Ibnu Abbas ni ilmu dia luas dan dia kalau bincang berdebat pun dia menang dengan orang lain. Sebab dia dapat doa Nabi. Begitu. Syekh Zakaria pun nak sebut kenapa dia dapat doa Nabi. Jadi selain daripada kesungguhan dia yang Nabi SAW tengok, Nabi tengok juga betapa khidmat dia tu. Khidmat dia tu. Khidmat dia tu. Jadi kalau kita nak tengok khidmat dia tu macam-macam. Saya sebut ke sini. Sekejap ni antaranya ada sebut, saya sebut dia. Tak apa. Kita balik semula ke tempat tadi. Maknanya kita kalau nak buat rujukan lah, jangan tengok setempat jangan tengok setempat, kena tengok banyak tempat lah. Macam di sini saya tengok Lami'ud Darari, Fathul Bari apa semua tu. Jadi yang lain-lain ni pun begitulah, cuma cara susunnya lah, cara susun itu mungkin berbeza-beza cara susun itu. Baiklah. Teruskan Saleh. Teruskan. Baik. Hafiz Ibn Hajar berkata, Imam Bukhari menggunakan lafaz hadis sebagai tajuk babnya untuk menyatakan doa seperti itu boleh digunakan juga untuk orang-orang lain. Ia tidak khusus dengan Ibnu Abbas sahaja. Kalau begitu, kembalinya dhamir ghaib pada perkataan alimhu itu adalah kepada orang yang tidak disebutkan sebelumnya. Boleh juga ia dikatakan kembali kepada Ibn Abbas sendiri kerana telah pun tersebut di dalam hadis sebelum ini secara isyarat bahawa kemenangan yang dicapai oleh Ibn Abbas dalam perdebatannya dengan Hur bin Qais itu adalah dengan sebab doa Nabi SAW untuknya. Sekejap Saleh. Jadi ini satu perkara yang menarik apa yang disebut oleh Hafiz Ibn Hajar ini. Kepada kita yang belajar ni kan, kita cuba kaitkan dengan yang lain pula. Jangan yang ini saja. Jadi tadi saya dah kebukakan apa kata Hafiz Ibn Hajar. Dia kata istamala lafzal hadith tarjamatan tamassukan bi anna dhalika la yakhtassu jawazuhu bi Ibn Abbas. Bukan kita hanya boleh berdoa ni untuk Ibnu Abbas saja. Jadi Nabi SAW sebut Allahumma alimhu. Memanglah dalam cerita ni berkait dengan Ibnu Abbas. Tapi Imam Bukhari ambil itu juga. Dia nak cerita kita boleh guna doa Nabi ni untuk orang-orang lain juga. Untuk orang-orang lain juga. Walaupun Nabi guna ini asalnya untuk Ibnu Abbas, tapi lafaz dia tu boleh diguna untuk orang-orang lain juga. Kalaulah Nabi guna Allahumma alim Ibnu Abbas Alkitab, jadi makna khusus dengan dia. Bila nak berdoa untuk orang lain, macam mana kena tukar dan nama Ibnu Abbas itu. Jadi cara Nabi guna tu pun dia ada isyarat dah bahawa doa ini boleh juga digunakan untuk orang lain. Jadi orang lain pun patut kita doakan untuknya supaya mendapat ilmu tentang Al-Quran yang luar biasa, yang luas. Minta Allah SWT ajarkannya sendiri. Jadi kalau begitu, kata dia, وَالضَّمِيرَ عَلَى هَذَا لِغَيْرِ مَذْكُورٍ. Jadi kalau kita pakai begini, tidak khusus dengan Ibnu Abbas, jadi dhamir ini kembali kepada seseorang yang tidak disebut. Mana kalau kita baca sekat doa ni saja, nescaya kita akan kata Allah, ya Allah ajarkannya. Jadinya tu seorang yang tidak disebut. Tapi oleh kerana hadis ini lengkap dengan sanad dia dan cerita Ibnu Abbas, jadi di sini memanglah untuk Ibnu Abbas. Tapi Bukhari tidak sebut cerita Ibnu Abbas tu, dia ambil kata-kata Nabi saja. Kalau kita tengok pada kata-kata Nabi ni saja, tanpa mengambil kira
sanad dia, cerita siapa, maka dhamir ini, alimhu ni, hu ni kembali kepada yang seseorang yang tidak disebut seseolahnya. Jadi boleh juga begitu. Boleh juga kita kata ni kembali kepada Ibnu Abbas. Sebab kalau dalam hadis ni dengan sanad ni jelaslah kembali kepada Ibnu Abbas. Sebab apa? Sebab dalam hadis sebelum ini telah pun disebutkan tentang Ibnu Abbas. Ataupun hadis ini sendiri diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas kata dhammani Rasulullah. Jadi sambil dia dakap aku tu dia doakan. Jadi hu tu kembali kepada Ibnu Abbas. Jadi masalah dhamir ni kembali kepada seseorang atau tidak ada disebut, tiba-tiba ada dhamir, itu boleh berlaku. Saya nak tunjuk sebagai contohnya. Jadi kita bila belajar ni kena jangan tengok di sini saja, tengok juga tempat lain. Sebagai contohnya, kita ambil di sini. Ini sebagai contoh, Ini cuba kita tengok. Ini suratul Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul. Inna anzalnahu. Jadi dhamir ni kembali ke mana? Inilah yang dikatakan ila ghairi madhkur oleh Hafiz Ibn Hajar tadi. Ataupun li ghairi madhkur. Wal dhamir ala hadha li ghairi madhkur. Macam ni lah contohnya. Kalau dalam Quran, sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam Qadar. Nya tu apa? Ni di permulaan ayat ni sebelum pada ni tidak ada apa-apa. Jadi maknanya dhamir ni kembali kepada li ghairi madhkur. Itu orang panggil. Kembali kepada sesuatu yang tidak disebut. Bolehkah berlaku begitu? Tiba-tiba tak sebut pun. Kalau faham tak apalah. Kalau faham. Yang jadi keliru ni kalau tak faham. Jadi kita boleh faham hu tu apa di sini ialah daripada surah sebelum ni. Sebab itu tertib surah ni kena anggap suatu yang penting, perkaitan surah dengan surah. Kalau kita tidak ada perkiraan itu, maka jadi kelirulah di sini. Kenapa Allah SWT kata sesungguhnya kami menurunkannya? Sepatutnya sebelumnya tu adalah sesuatu. Jawabnya, ni cuba kita tengok sini. Ni kan? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Tidakkah ini ni daripada situ di awal tu sampai sini 5 ayat ni mula-mula diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita. Jadi yang diturunkan ini ayat apa ni? Ayat Quran lah. Ni firman Allah inilah anzalnahu tu, hu dalam surah selepas ni. Ni hu ni. Sama juga walaupun tak ada sebut di sini dalam hadis ini, Allahumma allimhu. Hu ni tak tahu nak kembali ke mana kalau kita tengok tajuk ni lah. Maka jawabnya hu ni berkait dengan orang yang telah disebut sebelum ni. Yang ni dalam hadis sebelum ni. Itu maknanya perkaitan antara bab ini, hadis ini dengan bab sebelumnya dengan hadis sebelumnya. Iaitu tentang Ibnu Abbas. Jadi alimhu ni balik kepada Ibnu Abbas. Begitu. Sebab dalam hadis sebelum ni disebut cerita tentang Ibnu Abbas. Itu perkaitan. Maknanya, cuba tengok, Imam Bukhari kan, dia belajar dengan Quran ni, cara tertib dia, cara susunan dia. Dhamir ni, tak tahu nak kembali ke mana ni. Kembali kepada li ghairi madhkur. Sebab tak ada sebut sebelum ni apa-apa ni, tak ada sebut. Tiba-tiba Nabi berdoa. Allahumma allimhul kitab. Ya Allah ajarkannya Alkitab. Nya tu siapa? Kalau kita tidak kaitkan dengan bab sebelum ini, kita tak akan apa. Sama juga dengan firman Allah ni. Inna anzalnahu ni, dhamir ni, li ghairi madhkur, orang panggil. Dhamir li ghairi madhkur. Dhamir ghaib ni, li ghairi madhkur. Dhamir, ghaib, mansub ni, maf'ul ni,
li ghairi madhkur, kepada sesuatu yang tidak disebut. Sesuatu yang tidak disebut itu apa? Di sini ni 5 ayat yang mula-mula firman Allah ni. Jadi inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkannya. Dia ada isyarat di sini. Itu pentingnya kita belajar tafsir Quran berdasarkan perkaitan surah dengan surah, bahkan perkaitan ayat dengan ayat juga. Barulah seronok, barulah kita berasa kelazatan, kemanisannya itu. Kalau kita tak belajar begitu, tak nampak. Maknanya firman Allah. Jadi firman Allah ni orang panggil apa ni? Quran lah. Jadi inna anzalnahu fi lailatul qadr, itu sesungguhnya kami menurunkan Quran lah ni. Ni sebab Quran telah disebut dah maksud dia sebelum ni. Apalagi kalau kita tengok pada ayat yang lain. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Yang diturunkan itu Quran itu pada bulan Ramadan. Lepas tu pada tengah malam pula. Kalau kita tengok dalam surah Ad-Dukhan, inna anzalnahu. Kalau kita tengok, contohnya kita tengok ni. Ni cara nak faham Quran itu. Cuba tengok sini. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu. Hu ni sini tak apa sebab ada mazkur, telah disebut sebelumnya, iaitu apa? Al-kitabul mubin. Jadi sama juga dengan kita alimul kitab. Kitab tu apa? Maksudnya Quran lah. Sama juga di sini wal kitabil mubin itu Quran lah maksudnya. Yakni kami menurunkannya Al-Kitabil Mubin itu pada malam yang diberkati. Itu juga orang panggil Lailatul Qadri. Dan Lailatul Qadri ini ada bila? Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Di situ perkaitan. Sangat menarik. Kalau kita tafsir Quran dengan Quran. Itu satu. Lepas tu kita tafsirkan Quran berdasarkan perkaitan, berdasarkan siyak dan sibaknya. Berdasarkan siyak dan sibaknya. Mana ayat terdahulu, ayat kemudian. Surah terdahulu, surah kemudian. Itu penting. Benda-benda macam ni tidak banyak orang mengajar benda-benda begini. Tidak banyak. Di tempat kita benda-benda macam ni terlalu baru sebenarnya. Tapi kalau di Pakistan, di India sudah banyak cara mengajar macam tu. Itu sebab dia jadi dapat kemanisan bila kita belajar tafsir Al-Quran. Dan ni kita pun nak kena berhenti ni, cuti ni bila bulan Ramadan, tak lama dah ni. Jadi kelas kita ni pun tak ada sebab saya memberikan tumpuan kepada kelas itulah, daurah tafsirul Quran sepanjang bulan Ramadan itu. Jadi seperti sebelum ni, buku yang saya gunakan itu dan siap saya terjemahkan semuanya. Satu buku iaitu struktur makro surah-surah Al-Quran. Jadi kita belajar yang itulah, nak tahu perkaitan antara surah dengan surah. Macam tadilah, menarik tu. Jadi perbincangan yang seumpama itu, belajar tafsir dengan cara itu jarang diperkenalkan dalam masyarakat. Sebab itulah jadi kita tak nampak apa perkaitannya. Ni surah ni dengan surah ni, ayat ni dengan ayat ni. Nampak macam tak ada perkaitan. Sebenarnya ada sebuah perkaitan. Dan kalau kita tahu itu, memang menarik, memang seronok lah, suka lah, memang dapat kelazatan itu, kemanisan ilmu itu dapat. Bahkan kalau kita, itu struktur makro, kalau struktur mikro pun ada juga. Mana antara ayat dengan ayat itu. Kalau struktur makro itu dia berkait dengan surah. Jadi secara umumnya surah ni mengandungi apa? Apa kaitannya dengan surah selepasnya? Dan perkaitan beberapa kelompok ayat dengan ayat yang lain itu apa kaitannya? Itu yang dibincangkan. Dan kita boleh bincangkan sebab dalam bentuk ringkas begitu. Kita boleh buat dalam masa sebulan pun boleh. Itulah cara belajar Al-Quran di Pakistan khususnya. Dia sangat istimewa. Dalam dunia sekarang ni saya tak bertemu cara macam ni dalam dunia. Tak ada terkenal cara macam ni. Baiklah.
Seterusnya ni lepas tu kita sampai di mana dah? Tadi kerana sebelum itu telah pun disebutkan. Okey, selesai di situ. Jadi benda-benda seperti ini ya kena fahamlah. Kalau belajar macam ni, cara begini memang akan dapat kemanisan. Dia ramai apa namanya orientalis barat kan, dia pandai bahasa Arab, ramai daripada mereka, tapi dia tak faham tak faham. Dia boleh baca Quran pun dia tak faham. Apa sebab? Antara kekeliruannya dia nampak tak ada pertalian, tak ada perkaitan antara ayat dengan ayat. Dia tak nampak itu. Tak ada orang yang memperkenalkan kepada mereka, menceritakan bahawa ada sebenarnya perkaitan itu. Kalaulah mereka tahu, mungkin mereka lebih tertarik dan mereka akan nampak luar biasa. Al-Quran ini suatu mukjizat, memang mukjizat. Tapi dia oleh kerana dia tak nampak, bahkan dia nampak macam ada kekurangan. Tadi duduk cerita tentang lain, tiba-tiba cerita tentang lain. Kenapa tak cerita secara teratur begitu? Jadi dia duduk buat Quran ini macam buku-buku lain. Jadi sepatutnya semuanya berada dalam satu bab gitu. Padahal Quran ini panduan hidup. Panduan hidup, bukan kitab ilmu khusus. Ilmu sains ke ilmu kimia ke ilmu apa, ke ada bab-bab dia, bukan begitu. Di situ dia silap. Situ. Tapi kalau kita orang-orang yang belajar agama ni khususnya belajar dengan cara tadi, maka kita dapat menjawab, dapat menghilangkan kemusykilan orientalis seperti itu. Baiklah. Seterusnya kita tengok ni. Habis dari situ kita pergi kepada hadis yang ke-76. Jadi perawi pertamanya Abu Ma'mar 203. Ni saya nak minta orang lain baca pula lah. Siapa nak baca pula? Tadi Soleh baca banyak lah. Orang lain pula baca. Siapa? Silakan. Saya Maulana. Silakan. Siapa ni? Azwan. Azwan daripada mana Azwan tu? Daripada Macang. Daripada Macang ya. Nampaknya hari ni kita tak ramai ni, orang bercuti ke apa? Kerja juga hari ni. Kerja. Begitulah kita orang dewasa ni belajar macam ni lah. Itulah sebab Sayyidina Umar dah kata dah. Yang kita dah jumpa dah sebelum ni. Tafaqqahu qabla an tusawwadu. Itulah hakikatnya, nyatalah benar. Sebab payah, susah nak beri tumpuan sepenuhnya tu. Kalau dapat bagi tumpuan sepenuhnya walaupun sudah kahwin, sudah bekerja, itu memang hebatlah. Memang hebat. Silakan Azwan baca. Beliau ialah Abdullah bin Amr bin Abi Al-Hajjaj Al-Basri Al-Manqari Al-Hafiz Al-Hujjah. Abu Ma'mar seorang perawi fiqh lagi bijaksana. Beliau meninggal dunia pada tahun 229 Hijrah. Jadi saya sebut ini secara ringkas, sekadar nak memenuhi syarat saja, pengenalan tentang perawi-perawi ni. Sebab kalau nak bincang tentang perawi, setiap orang perawi ni dengan lebih detail memang panjang lagi lah. Jadi Abu Ma'mar, mana kadang-kadang dalam sanad itu disebutkan dengan menggunakan kunyah, dipanggil kunyah. Ni Abu Ma'mar ini kunyah. Ya, apa nama sebenarnya? Bila kita belajar hadis, kita kena tahu. Seorang perawi yang digunakan nama kunyahnya, kita kena tahu apa nama sebenarnya. Itu caranya. Nama sebenarnya ini Abdullah bin Amr bin Abil Hajjaj Al-Basri ini, dia orang Basrah, Al-Manqari Al-Hafiz Al-Hujjah. Bila kata Hafiz Hujjah ni memang seorang yang kuat lah pada pandangan ulama-ulama hadis. Jadi kita secara ringkas saja disebut di sini. Kemudian 204, katanya Abdul Waris meriwayatkan kepada kami. Abu Ma'mar kata Abdul Waris meriwayatkan kepada kami. Siapa Abdul Waris? Sila baca Azwan. 204. Ya. Beliau ialah Abdul Waris bin Sa'id
bin Zakwan Al-Tamimi Al-Ambari Al-Basri. Kunyahnya ialah Abu Ubaidah. Abu Ubaidah. Kunyahnya ialah Abu Ubaidah. Abdul Waris adalah seorang perawi siqah lagi hujjah. Riwayatnya diterima oleh semua pengarang kitab-kitab utama hadis. Beliau meninggal dunia di Basrah pada tahun 180 Hijrah. Jadi kalau perawi itu disebut nama dia, kita kena tahu kunyah dia. Takut-takut di tempat lain digunakan kunyahnya. Gitu caranya. Sebab itu penting ni nama dia tahu. Tapi apa kunyahnya? Abu Ubaidah. Dia kunyahnya. Mungkin itu cara ilmu hadis memang begitu. Kadang-kadang seseorang perawi itu diguna nama kunyahnya. Kadang-kadang diguna nama sebenarnya. Jadi macam-macam lah. Kadang-kadang diguna nama gelarannya. Bukan nama panggilan, bukan nama sebenar, tapi nama gelaran. Ini penting untuk permulaan kita belajar ilmu rijal hadis, kita kena tahu benda-benda itu ya. Seterusnya 205 Abdul Waris kata Khalid meriwayatkan kepada kami. Khalid, siapa Khalid ini? Dia sebut ringkas saja. Baca terus tuan. Beliau ialah Khalid bin Mihran Al-Hazza. Abu Munazzil, Yahya dan Ahmad mengatakan Khalid siqah. Abu Hatim Ar-Razi pula berkata, walaupun dia tidak boleh dijadikan hujjah, tetapi hadisnya boleh ditulis. Riwayat Khalid terdapat di dalam kitab-kitab utama hadis. Beliau meninggal dunia pada tahun 141 Hijrah. Itu cerita tentang Khalid. Jadi Khalid bin Mihran atau orang panggil juga Khalid Al-Hadza. Ni panggilan dia Al-Hadza. Di sini saya tidak sebut dengan panjang lebar lah cerita dia kenapa dia panggil Al-Hadza. Al-Hadza tu daripada Hidza. Hidza tu maknanya kasut. Kenapa dia tukang kasut? Dia jual kasut lah. Jadi ulama kata tidak. Tapi dia baik dengan tukang kasut. Dia selalu pergi dekat tukang kasut. Ada kawan dia tu lalu dia dikenali dengan Al-Hadza. Padahal dia bukan tukang kasut sebenarnya. Seterusnya Khalid kata meriwayatkan kepada kami daripada Ikrimah. Siapa Ikrimah ni? Teruskan Azwan. Bin Abdullah Abu Abdullah Al-Barbari Al-Madani, Maula Ibni Abbas. Kerana kecenderungannya kepada fahaman Khawarij, ramai juga ulama rijal mempertikaikan riwayat-riwayat Ikrimah. Imam Bukhari bagaimanapun menerima kebanyakan riwayatnya yang sahih. Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, Abu Hatim dan An-Nasa'i adalah antara tokoh ulama hadis yang mengatakan beliau siqah. Ikrimah meninggal dunia pada tahun 105 Hijrah. Jadi Imam Bukhari ambil ni kira-kiranya bagi Imam Bukhari hadis ni walaupun diriwayatkan oleh Ikrimah yang dipertikaikan oleh sesetengah ulama, tetapi bagi beliau riwayat ini adalah sahih. Sebab banyak lagi saluran riwayatnya, riwayat ini yang lain. Bukan ini saja satu-satunya sanad. Banyak lagi yang lain yang menyebutkan perkara yang sama. Jadi Ikrimah bin Abdullah. Abu Abdullah ini kunyahnya. Al-Barbari ni nisbah dia. Mana orang barbar. Orang barbar ni orang kulit hitam. Orang keturunan Afrika tu. Seterusnya kita pergi habis itu daripada Ibnu Abbas katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Abbas ni saya tak bagi dah pengenalan tentang dia sebab ada dah. Telah pun ada dah sebelum ni dibuat, jadi tak perlu diulang lah. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendakapku. Dia sebut Rasulullah dakap aku. Sambil baginda mendoakan. Jadi sambil dakap, sambil baginda mendoakan, ya Allah, ajarkannya Alkitab. Jadi baik.
mendakapku. Jadi di sini 207. Azwan boleh baca lagi? Boleh. Boleh, silakan. Dakatan boleh memberi kesan pada ingatan seseorang. Selain ia terbukti menurut sains dan psikologi, peristiwa sejarah juga menunjukkan kebenarannya. Abu Hurairah meriwayatkan, kata beliau, "Fasyahidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin wa qala man yabsutu rid وقال من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه وفي رواية وفي رواية ثم يجمعه إلى صدره فلن ينسى شيئا سمعه مني فبسطت بردة كانت علي فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه." Ma nasitu syai'an sami'tuhu minhu. Teruskan baca. Bermaksud pada suatu hari aku menghadiri majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda tiba-tiba bersabda, Sesiapa yang menghampar selimutnya sebelum aku menyelesaikan ucapanku, kemudian ia mengambilnya, mendekatnya, ia tidak akan terlupa apa-apa yang didengarinya daripadaku. Maka aku terus menghampar selimut yang dipakai olehku, demi Tuhan yang telah mengutuskan Muhammad dengan kebenaran. Semenjak itu, aku tidak pernah lupa apapun yang aku dengar daripada Nabi. Hadis riwayat Bukhari. Menurut satu riwayat yang lain di bawah bab ma ja'a fil ars. Fil gharsi. Bab ma ja'a fil gharsi. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai berucap, Abu Hurairah terus mengambil selimutnya dan mendekapnya ke dada. Kata beliau, "Thumma jama'atuha ila sadri." Kemudian aku mendekatnya ke dadaku. Jibril alaihissalam ketika pertama kali menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mendekat baginda beberapa kali. Jadi nak ceritanya di sini, dakapan itu penting. Banyak contoh-contohnya dakapan itu memberi kesan yang besar. Jibril dakap 2-3 kali, Nabi dakap, kemas betul dakap, lepas tu dia lepas. Itu nak boleh, lepas tu dia sebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu 2-3 kali dulu dakap. Jadi dakapan itu memberi kesan yang sangat besar kepada ingatan manusia. Jadi contoh Abu Hurairah ni, inilah Nabi tidak dakap dia, tapi dia dakap kain itu. Nabi kata, siapa yang hampar kain selimut dia? Sebab apa? Sebab semuanya pada ketika itu umumnya pakai selimut. Jadi dalam riwayat yang lain, Abu Hurairah kata dia pakai kain dan pakai selimut sebelah atas tu. Jadi bila kata gitu, dia pun hampar terus selimut dia. Jadi tidak berbaju lah dia kira-kiranya pada ketika tu. Bila selesai Nabi mengajar tu, dia pun terus ambil selimut dia rakap. Jadi ada kesan rupanya dakap. Jadi itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Ibnu Abbas. Bila dia dakap tu, seseolahnya dada dia tu, hati dia yang menerima Al-Quran itu bertemu dengan jantung dia, bertemu dengan jantung Ibnu Abbas itu. Itu dari segi zahirnya. Dari segi makna dianya, memanglah Ibnu Abbas selepas itu terbukti kerana makbulnya doa Nabi SAW itu, dia menjadi seorang yang sangat hebat, terkenal sebagai pendeta, sebagai ahli ilmu yang luar biasa mendalam ilmunya, terutamanya tentang Al-Quran. Sambil baginda mendoa
mendoakan. Ni 208. Ni saya nak minta orang lain pula lah. Siapa pula nak baca ni? Silakan. 208. Okey. Siapa? Muhammad Adib. Muhammad Adib daripada mana ni Muhammad Adib? Melaka. Daripada Melaka ya. Silakan. Bismillah. Nota 208. Lebihnya Ibnu Abbas berbanding sahabat-sahabat yang lain sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya secara khusus ialah kerana beberapa sebab. Satu, beliau selalu berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak dari zaman kanak-kanaknya dan mempelajari banyak perkara dengan menjadikan baginda sebagai gurunya. Kedua, beradab sopan dengan guru yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih remaja dan muda belia lagi. Yang ketiga, hubungan baik ayahnya Abbas bin Abdul Muttalib dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai guru. Yang keempat, sikap ambil berat dan kesungguhan Abbas yang menghantar anaknya Ibnu Abbas ke rumah Maimunah, saudara perempuannya yang merupakan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya bermulazamah sentiasa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedapat mungkin. Terdapat Jadi ini penting ni kita kena beri perhatian yang khusus berhubung dengan perkara-perkara ni. Ini antara sebab yang mendorong Ibnu Abbas itu didoakan oleh Rasulullah secara khusus. Kita pun sebagai pelajar, tak kira di peringkat mana, bila-bila pun, sama ada pelajar masih kanak-kanak ataupun sudah dewasa ataupun pelajar sepenuh masa, kalau tidak sepenuh masa, dia kena ada benda ni. Kalau ada benda ni, memang harapannya besar lah, orang kata cerah lah masa depan itu. Bintang dia tu memang cerah lah pada masa akan datang kalau dia ada benda-benda ni. Jadi Ibnu Abbas ni dia sejak budak lagi. Jadi budak ni boleh kita dapat khidmatnya. Bukan tak boleh, bukan kata ini menganiayai kanak-kanak, membebankan kanak-kanak, tidak. Setakat yang mampu dibuat olehnya, sepatutnya diajar dia supaya bertanggungjawab, supaya tahu buat sesuatu untuk orang lain. Jangan tahu buat untuk diri sendiri saja. Itu penting. Perlu diajar. Nabi SAW pun khaddam dia berapa ramai yang masih kanak-kanak lagi lah, kita kata remaja, masih kecil lagi. Dia bagi kerja tu kerja yang sesuai dengannya lah, bukan nak suruh angkut benda-benda yang berat-berat yang tidak mampu diangkut oleh kanak-kanak misalnya, yang sesuai dengannya lah. Jadi masing-masing sahabat ini begitu dengan Rasulullah SAW. Terutamanya Ibnu Abbas ni daripada budak lagi, masa kecil-kecil lagi. Lepas tu dia beradab sopan. Jadi pandai dia tu bersopan dengan guru tu semenjak dia remaja dan muda belia lagi. Begitu. Jadi kesopanan itu, adab dengan guru itu mesti dijaga. Barulah dapat keberkatan. Barulah guru itu secara senyap-senyap, kalau tidak depan kita pun dia doakan untuk kita. Lepas tu hubungan baik. Setengah-setengah orang tu dia belajar, tapi tak ada hubungan langsung dengan ayah dia. Guru tak kenal pun ayah dia siapa. Mungkin kadang-kadang ayah dia tu memusuhi, tak suka pun dia belajar. Ini susah lah kalau macam tu. Jika kita tengok ni, orang yang dapat keberkatan, dapat doa Nabi ni macam mana latar belakangnya. Ayah dia tu Abbas tu, bapa saudara Nabi lah. Memang sungguh hubungan baik sebagai guru. Guru ayah dia dan guru anak dia. Dia sudah tua, dia nak anak dia dapat sebanyak mungkin ilmu daripada Rasulullah SAW. Jadi caranya macam mana? Bila Maimunah jadi isteri Nabi SAW, Maimunah itu adalah saudara perempuan Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi dia tahu Nabi SAW pada gilirannya di rumah Maimunah, dia hantar anak dia pergi.
Inilah orang panggil mulazamah. Mulazamah dengan guru ni suatu perkara yang penting. Sentiasa bersama guru. Sedapat mungkin lah tempat-tempat yang munasabah kita bersama dia tu, tempat yang tak munasabah tak kira lah. Setakat mana kita boleh, kita buat. Misalnya kalau zaman dahulu Nabi SAW nak pergi buang air, perlu kepada air. Dia sediakan air. Pergi senyap-senyap letak air. Lepas tu Nabi tanya, ni siapa letak air? Mari mana air? Orang pun cerita, ini Ibnu Abbas. Padahal dia masih budak lagi, dia fikir benda-benda macam tu. Jadi ayah dia lah tu, itu didikan ayah dia ajar, kena buat gini, kena buat gini. Setakat yang dia mampu buat. Dan itulah yang membawa keberkatan kepada ilmu Ibnu Abbas. Teruskan. Apa ni? Tadi Muhammad Adib. Ya, Silakan. Teruskan. Terdapat dua peristiwa yang menarik perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Ibnu Abbas dan mendorong baginda mendoakan kebaikan untuknya. Pertama, peristiwa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Wudu, bab meletakkan air pada tempat membuang air. An Ibni Abbasin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala al-khala'a fa wada'tu lahu wudu'an qala man wada'a hadha fa akhbira qala man wada'a hadha fa akhbira fa qala Allahumma faqihhu fid din. Bermaksud diriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat membuang air, lalu aku meletakkan air untuk baginda bersuci. Setelah keluar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapakah yang meletakkan air ini? Maka diceritakanlah kepada baginda. Pada ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuk Ibnu Abbas dengan berkata, ya Allah, berilah faham yang mendalam kepadanya tentang agama. Teruskan. Ibnu Abbas meletakkan saja air di tempat yang kiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan lalui setelah selesai membuang air, menunjukkan dia mengetahui tempat mana yang sesuai diletakkan air. Dia juga tidak menunggu disuruh ambil air, tetapi mengambilnya sendiri. Kerana memahami orang yang membuang air tentu akan mencari air, dia juga tidak memegang bekas air dan mengekori Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke tempat membuang air, kerana menyadari perbuatan sedemikian akan menyebabkan baginda terganggu dan kurang selesa. Beberapa perkara kecil dan remeh-temeh tetapi penting sebeginilah yang telah menarik perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap bakat semula jadi yang ada pada Ibnu Abbas. Pada peristiwa inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakapnya dan mendoakan seperti hadis yang dikemukakan Imam Bukhari di bawah tajuk babnya. Jadi mana doa Nabi itu ada macam-macam bentuk untuk dia tu, bukan dengan satu lafaz saja, ya. Teruskan lagi. Imam Bukhari meriwayatkan peristiwa ini pada beberapa bab dengan kelainan riwayat untuk kisah yang sama. Antaranya bab membaca Al-Quran selepas berhadas dan selainnya di bawah kitab wudu. Dan riwayat di bawah ini sebagai contohnya. Wabihi qala haddatsana Ismailu qala haddatsani Malikun an Makhramah bin Sulaiman an Quraib bin Maula bin Abbasin anna Abdullah bin Abbasin akhbarahu annahu bata laylatan inda Maimunata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya khalahu fattaja'tu fi 'ardil wisadati wattaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahluhu fi tuliha fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta izan tasafa al-lailu aw qablahu biqalilin aw ba'dahu biqalilin istayqaza
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wasallam. fajalasa yamsahu an-nawma an wajhihi biyadihi thumma qara'a al-'ashra al-ayati al-khawatima min surati Ali Imran thumma qama ila shannin mu'allaqatin fatawadda'a minha fa ahsana wudu'ahu thumma qama yusalli. Qala Ibnu Abbasin fakumtu fasana'tu misla ma sana'a thumma zahabtu fakumtu ila jambihi fawada'a yadahu al-yumna ala ra'si wa akhadha bi uzunil yumna yaftiluha فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن وقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. Bermaksud Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Quraib, hamba bebasan Ibni Abbas, bahawa Abdullah bin Abbas telah menceritakan kepadanya, sesungguhnya dia telah bermalam di rumah Maimunah, isteri Nabi SAW, iaitu ibu saudaranya. Kata Ibnu Abbas, aku berbaring dengan meletakkan kepala melintang bantal. Manakala Rasulullah SAW dan isterinya berbaring dengan meletakkan kepala membujuri bantal. Rasulullah SAW bangun setelah tidur sehingga lebih kurang pertengahan malam, lalu duduk sambil menghilangkan kesan tidur pada muka dengan tangannya. Kemudian baginda membaca 10 ayat terakhir daripada surah Ali Imran dan bangun menuju ke gerabah yang tergantung. Seterusnya baginda berwuduk dengan sebaik-baiknya menggunakan air garibah itu. Setelah selesai berwuduk, baginda berdiri untuk mengerjakan sembahyang. Ibnu Abbas berkata, lantas aku bangun dan melakukan seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tadi. Kemudian aku pergi berdiri di sisinya oleh baginda SAW. Diletakkan tangan kanannya di atas kepalaku serta menarik telinga kananku dengan memulasnya. Maka Nabi SAW bersembahyang 2 rakaat, kemudian 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 berwitir. Setelah selesai semua sembahyang itu dikerjakan, Nabi SAW berbaring sehingga muazzin datang kepadanya. Pada ketika itu bangunlah Nabi SAW sembahyang 2 rakaat yang ringkas. Sesudahnya baginda keluar sembahyang subuh, Abbas telah menyuruh anaknya Ibnu Abbas supaya bermalam bersama ibu saudaranya Maimunah apabila tiba giliran Rasulullah SAW untuk bermalam di rumahnya dan mengikuti perbuatan baginda seperti yang dilakukannya. Ia bertujuan supaya beliau dapat mengetahui perbuatan Rasulullah SAW bersama isterinya yang sedang berhaid pada ketika itu. Sekejap. Mungkin orang kata macam mana suruh budak tu agak besar juga. Pergi tidur dengan di rumah mak saudara, sedangkan suami dia tu ada ramai isteri, ada giliran dia, jadi tidakkah itu mengganggu? Jadi kiranya Abbas dah tahu dah lah bahawa pada ketika itu isteri Nabi ni berhaid. Saudara perempuan dia tu berhaid. Jadi kalau pergi pun tidak mengganggu, tidak akan ada apa-apa hubungan kelamin antara suami dengan isteri itu. Dia dah tahu dah. Kalau tidak, memang tidak wajar lah. Hantar budak pergi tidur sekali, itu macam mengganggu juga. Jadi kita kena sedar dalam peristiwa dia sebenarnya Maimunah pada ketika itu sedang berhaid. Selesailah. Teruskan. Di samping itu dapat juga diketahui apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada waktu malam.
suatu ilmu yang mungkin tidak dapat diperolehi oleh orang lain. Ibnu Abbas masih belum baligh pada ketika itu dan tindakan ayahnya menghantar beliau untuk mendapatkan ilmu itu telah menarik perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap minat yang mendalam ayahnya kepada ilmu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bukan mengambil kira kehendak dan keinginan pelajar tu, budak tu saja, dia ambil kira juga ayah dia tu macam mana. Begitulah seseorang guru. Sesiapa pun dia lebih mesra kan, lebih rapat kalau bukan seseorang tu saja, tapi isteri dia, ayah dia, mak dia pun kita kenal kan. Itu lebih mesra, lebih rapat. Kalau tidak, dia seorang saja yang kena dalam keluarga tu. Bila mati yang seorang tu tak ada dah hubungan. Tapi kalau kenal, rapat macam ni, dia lain keadaannya. Teruskan. Di dalam riwayat Ahmad pula tersebut bahawa Ibnu Abbas pada mulanya bersembahyang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak di sebelah sejajar dengannya, walaupun hanya beliau seorang saja yang menjadi makmum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudiannya bertanya mengapa dia sembahyang di belakang. Beliau menjawab seolah-olah dirinya tidak layak untuk berada hampir dan sejajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada peristiwa ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertarik kepada Ibnu Abbas apabila mengetahui betapa beliau menghormati seorang Rasulullah dan betapa beliau beradab walaupun pada usia yang masih sangat muda. Jadi itu ceritanya. Dan tapi ini dalam riwayat Imam Ahmad. Hadis ini sahih juga. Mana kenapa dia tidak duduk dekat itu dengan Rasulullah tu? Padahalnya mengikut Imam Bukhari baru ni. Minggu lepas saya mengajar dekat Aipaksi, saya dah sebut perkara ni. Sekejap saya nak tunjuk ni. Ini cuba tengok ni. Cuba tengok ni. Imam Bukhari buat bab. Bab ni bab solat jamaah berjamaah. Babun yaqumu an yaminil imam bihidaihi sawa'an idza kana ithnain. Bab makmum berdiri di sebelah kanan imam betul-betul sejajar dengannya. Sama betul. Jika ia berdua sahaja, yakni dengan imam. Jadi ini pendapat Imam Bukhari. Saya dah bincang banyak di sini pendapat macam-macam ulama dan apa tujuan Imam Bukhari buat tajuk ni. Dia nak kritik pendapat orang-orang yang mengatakan seorang makmum bersama imam, ia kena duduk di belakang sedikit. Tapi bagi Imam Bukhari dan panjanglah saya nak sebut sini, masa kita pun nampaknya telah lewat dah. Ini panjang saya cerita ni. Dia nak kritik siapa. Jadi di sini saya kemukakan hadis Ibnu Abbas tadi. Jelas disebut hidai mana tentang dengan aku. Inilah lafaz yang saya sebut secara ringkas tadi, riwayat Ahmad itu. Ini riwayat Ahmad yang lengkap. Jadi di situ disebut sejajar duduk tu sama betul dengan imam tu. Kalau makmum seorang saja. Itu yang dipilih oleh Imam Bukhari dan dipilih oleh Imam Abu Hanifah, oleh Malik dan lain-lain lagi. Jumhur ulama sebenarnya. Adapun yang kena duduk undur sikit belakang sedikit, itu bukan jumhur ulama. Imam Syafi'i pilih pendapat itu. Bermakna Imam Bukhari sebenarnya secara halus dia nak menolak pendapat orang-orang yang kata begitulah. Walaupun orang yang kata begitu, dia ada hujahnya sendiri. Ni saya bincang panjalan ni. Sejajar, cuba tengok ni yang saya garis ni. Baginda memegang tanganku lalu menarikku ke sebelah kanannya dan memperdirikan daku sejajar dengannya. Mana sama betul dengannya. Di semua ni yang saya garis ni. Ini panjang hadis ni. Itulah cara yang terbaiknya mengikut sunnah, iaitu duduk sama dengan, iaitu tumit lah. Bukan hujung kaki itu, tidak, tumit itu. Bukan kepala, bukan kira kepala. Kalau kepala orang yang bongkok tu macam mana? Jadi kira tumit tu sama dengan imam. Bukan ke bawah sikit. Ke bawah sikit pun boleh. Jadi kita pakai Ibnu Abbas buat je lah. Ibnu Abbas kan
Dan Nabi suruh dia duduk situ, dia pergi ke belakang juga. Kenapa? Dan Nabi tak suruh dia semayang semayang pula kerana tak sah semayang itu, tidak. Kerana kira sah. Tapi kehendak Nabinya ialah setentan dengan dia. Di situlah berlaku khilafnya di antara ulama. Baik. Baik. Yang ni teruskan Muhammad Adib. Nota 209. Kata ganti namanya yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini jika dilihat kepada latar belakang hadis, tentulah kelihatan ia hanya untuk Ibnu Abbas sahaja. Tetapi ia tidak khusus kepada Ibnu Abbas sahaja sebenarnya jika diambil kira sebagai ayat doa. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan ajarkan Ibnu Abbas, tetapi baginda menyebut ajarkannya. Teruskan. 210. Antara pedoman dan pengajaran yang dapat diambil daripada hadis ini ialah: 1. Imam Bukhari mahu memberitahu salah satu punca keistimewaan Ibnu Abbas. Puncanya ialah kerana beliau telah mendapat doa orang yang sangat istimewa, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tempoh pembelajarannya tidak lama. Imam Ghazali di dalam Al-Mustasfah menyebutkan bahawa hadis yang Ibnu Abbas mendengar secara langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah 4 hadis sahaja. Ibnu Qayyim berpendapat lebih dari itu, tetapi tidak melebihi 20 hadis. Ibnu Abbas lebih banyak menerima hadis daripada Sayyidina Umar dan lain-lain sahabat. Beliau adalah murid khusus Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar pula adalah murid khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i menjadikan Ibnu Abbas sebagai rujukan utama dalam fiqhnya lantaran beliau mengetahui keistimewaan Ibnu Abbas yang telah mendapat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Salah satunya cuba kita tengok hadis tadi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tadi. Itulah yang menjadi pegangan Syafi'i. Mana Ibnu Abbas undur ke belakang. Dan Nabi SAW tak kritik, tak kata apa-apa pun. Dia diam saja lepas pada itu. Bila Ibnu Abbas kata begitu, menunjukkan jaga adab itu pun istimewa juga, perlu diambil kira juga. Itulah Imam Syafi'i pegang. Selain daripada itu, banyak lagi yang lain-lain memang rujukan utama di kalangan sahabat bagi Imam Syafi'i ialah Ibnu Abbas. Teruskan nombor 2. 2. Seseorang yang diberkati dalam menuntut ilmu kadang-kadang mengambil masa tidak begitu lama dalam pembelajarannya. Pun begitu ilmu yang perolehinya lebih banyak daripada orang lain. 3. Doa penting dalam menuntut ilmu, sama ada dari ibu bapa yang ikhlas, dari sahabat-sahabat atau guru. Doa lebih utama diminta daripada perkara-perkara lain yang juga boleh diminta. Doa juga tidak semestinya diperolehi daripada orang yang lebih kepada yang kurang. Apa yang penting ialah saling mengingati antara sesama hamba Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah meminta Sayyidina Umar supaya mendoakannya ketika beliau sedang berangkat untuk menunaikan umrah di Makkah. Teruskan. 4. Tidak boleh berharap semata-mata kepada kecerdasan akal dan usaha ketika mempelajari suatu ilmu, tetapi mestilah juga disertai dengan doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang 5, pintu ilmu akan terbuka kepada seseorang apabila ia taat kepada guru dan beradab dengannya. Itulah antaranya. Hari ini kita masuk bab lain pula. Banyak lagi. Teruskan. Yang 6, keberkatan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan betapa ia dimakbulkan oleh Allah dapat disaksikan pada diri Ibnu Abbas. 7, kelebihan ilmu. Galakkan supaya mempelajari ilmu secara mendalam, menghafal Al-Quran, dan juga galakkan supaya berdoa untuk mendapatkannya. 8, keelokkan mendakap kanak-kanak sebagai tanda sayang kepadanya dan sebagai tanda bersetuju serta gembira dengan sesuatu perbuatannya. 9. Tradisi daripada orang terdahulu membawa kanak-kanak untuk menemui orang alim supaya mereka mendoakan kebaikan untuknya bukanlah suatu perkara yang tiada asas. Pengarang sendiri
pernah bertemu Maulana Zakaria, pengarang Sepatutnya pernah dibawa dibawa bertemu. pengarang sendiri pernah dibawa bertemu Maulana Zakaria, pengarang Al-Abwab wa Tarajim di India ketika masih kanak-kanak. Beliau sangat gembira kerana tidak pernah ada orang dari Malaysia sekecil pengarang pada ketika itu datang ke India untuk menuntut ilmu menghafal Al-Quran. Barakallahu fiik. Jadi inilah antara kesimpulan atau pengajaran yang kita dapat ambil daripada hadis ini. Kalau kita nak keluarkan lagi pengajarannya atau panduan atau pedomannya, banyak lagi sebenarnya boleh. Tapi kena renung-renung sedikit lah. Umpamanya di sini tadi kan hadisnya, kalau kita perhatikan hadisnya, dia sebut di sini, Allahumma allimhul kitab. Jadi Alkitab ni sering juga di dalam Quran dan dalam hadis digunakan untuk Al-Quran. Ini Alkitab, Zalikal kitabu la raiba fi. Misalnya Alkitab apa? Al-Quran maksudnya. Ini pun boleh kita ambil juga sebagai panduan antara pengajarannya. Boleh kita tambah lagi. Dan banyak lagi lah boleh. Itu bergantung kepada pemerhatian kita lah. Jadi saya rasa setakat itulah dulu untuk kita bahagian Sahih Bukhari, Kitabul Ilm pada pagi ini. Dan kita berehatlah sekejap, kira-kira setengah jam ya, daripada sekarang. Lepas tu akan sambung pula insya-Allah kuliah 99 usul. Wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.